Hai, kembali bersama Kitchen Manager. Kali ini kita akan tunjukkan bagaimana untuk kita set up akaun baru. Bagi pengguna yang dah berdaftar, dia boleh login di sini, memasukkan email address dan juga password dan klik pada login. Bagi pengguna baru yang belum berdaftar, kita boleh klik pada No Account Sign Up Here. So, kita klik di sini. Okey. Kemudian, kita akan nampak admin panel untuk Kitchen Manager. Okay, di sini ada beberapa setup yang kita boleh lakukan. Di sebelah kiri ni kita akan nampak senarai setup yang perlu kita lakukan sebelum kita mula masukkan ataupun bina menu kita nanti. So sekarang yang pertama sekali kita masukkan nama restoran ataupun nama food business kita. Mungkin bagi restoran, okay, kita boleh namakan ini sebagai contoh, ataupun mungkin bagi homemade. Okay. Digalakkan untuk letakkan nama yang bersesuaian. Okay. So ini sebagai contoh yang kami sediakan. Kemudian letak email. Pastikan email ni adalah email yang aktif dan sah. Sebab email ni akan digunakan sebagai akses untuk sebagai login untuk akses ke Kitchen Manager admin panel. Kemudian masukkan nama. Sebaik-baiknya nama owner. Kalau homemade, nama tuan punya yang buat bisnes itu sendiri. Ataupun bagi restoran, mungkin nama pengusaha restoran itu sendiri. Ataupun nama manager dan sebagainya. Kemudian masukkan password. Okay, sekiranya tak ingat password ni, kita boleh buat forgot password. Ataupun boleh request kepada support team kami untuk bantuan. Klik pada continue. Okey, sekarang selepas kita dah masukkan butiran tadi, kita akan nampak kitchen kitchen manager admin panel ni agak clear. Tadi ada agak blur sikit di belakang ni. Dan kemudian ada map. Okey, map ni menunjukkan map Malaysia di mana dia detect Malaysia dekat sini. Dan map ni akan berubah berdasarkan butiran yang kita masukkan dalam alamat. So kalau restoran name ataupun nama restoran dirasakan tidak bersesuaian, masih boleh tukar kat sini. Kemudian kita masukkan nombor telefon. Kalau restoran, boleh letakkan nombor telefon restoran supaya mudah untuk customer call bila perlu. Ataupun bagi homemade, mungkin perlu letakkan nombor telefon bimbit, mobile phone. Sebab jarang lah letak nombor telefon rumah. Kemudian country Malaysia. Okay, kalau negara lain sebagai contoh Singapore, boleh pilih Singapore tapi tak ada state lah, terus city. Ataupun mungkin Thailand, dan keluar province. So kita pilih province dan kemudian type city. So untuk ini kita pilih Malaysia tanah airku. Okey, dan kemudian kita pilih negeri berdasarkan negeri yang disenaraikan di dalam ni. So untuk saya pilih Selangor. Tapi kalau sebagai contoh, kalau wilayah tuan ada tempat yang tidak mempunyai city atau bandar, nama bandar. Mungkin kalau yang ada tu mungkin Ceras ataupun dalam masa yang sama anda boleh tengok map ni berubah mengikut tempat yang kita dah type. Mungkin Gombak, okey, ataupun mungkin Selayang, Selangor ke KL, ada dua. Okey, ataupun mungkin kalau tak ada bandar, nama yang sesuaian, just type Kuala Lumpur. Okey, dan masukkan postcode. Nama jalan ni nanti akan bawa map tu ke tempat yang sepatutnya. Okey, untuk saya pilih Selangor, Cyberjaya 630 dan terus ke bangunan yang saya pilih. Okay.
Okay, dan ini apa yang saya type sini, dia akan detect sekiranya ada dalam map Okay, menara Paragon datang ya. So klik next. Lepas kita klik next ni, kita kena pastikan pin yang ada pada map tu diletakkan di tempat yang sepatutnya. Apa yang kita perlu buat sebelum kita klik next ni, cuma kita perlu alihkan, okay, sebab tadi ada bulat tak nampak. Jadi kita alihkan dan letakkan di tempat sesuai. Disebabkan ini adalah satu bangunan dan bertingkat, bangunan yang tinggi, jadi lokasi tu kita tak dapat letak dengan tepat. Cukup sekadar kita letak di bahagian yang berhampiran, okay? Atau letak di tempat tadi sebelum tak apa. Asalkan memudahkan untuk customer cari. Sebab map ini akan ditunjukkan dalam menu bahagian kontak. Jadi kalau kita letak tempat lain akan menyusahkan pelanggan dan itulah tidak baik untuk bisnes. So selepas selesai kita klik pada next. Okay. Untuk seterusnya kita diminta untuk pilih sama ada kita ada website sendiri. Website sendiri ni pula mestilah domain name yang sebenar. Tak boleh yang free website atau semua, tak boleh. Contohnya restoran Cik Kiah tadi, mungkin www.cikkiah.com atau .com.my dan sebagainya. .net pun boleh. Ya. So mestilah website yang sebenar. Kalau pengusaha yang tidak punya website, tak ada masalah, boleh pilih no. Sebab menu ni kita akan integrate di dalam Facebook dan juga website yang menggunakan link daripada Kitchen Login ataupun Kitchen Manager menggunakan Kitchen Login domain sebagai sebagai platform dia. Okey. Kemudian kita klik pada no untuk bagi yang tiada website. Bagi yang ada website, nanti kita akan tunjukkan setting untuk website ni di video yang lain. So kita tumpukan kepada mereka yang belum ada website lagi. Okay. Sekiranya ada rancangan untuk memiliki website, kita akan masuk balik setting dan buat perubahan. Okay. Selepas tu kita klik pada next. Dan kali ini kita perlu pilih jenis cuisine. Okay, bergantung pada restoran, jenis restoran yang anda ada, sama ada meniaga burger, meniaga pizza, meniaga mungkin nasi, mungkin nasi putih dengan lauk untuk waktu tengah hari, atau mungkin breakfast. Jadi boleh pilih cuisine di sini. Okay, ada banyak cuisine yang kita sediakan, burger, pizza, salad dan sebagainya. Sehinggalah Asian, termasuklah Chinese food, Thai food, Western, seafood, Japanese dan sebagainya. Dan setakat ini cuisine yang kita sediakan memadai. Tapi sekiranya ada kelainan, mungkin anda boleh pilih yang terakhir, iaitu add cuisine, custom cuisine. Cuma kelebihan bila anda pilih cuisine yang kita sediakan ini, ada banyak gambar-gambar yang disediakan secara percuma yang boleh digunakan di dalam platform Kitchen Manager ini untuk menu anda nanti. Nanti bila kita sampai ke menu setup, untuk hidangan yang anda sediakan, anda boleh nampak kat situ. So untuk ini saya akan pilih Asian dulu. Kita boleh pilih lebih daripada satu dan disarankan untuk tidak lebih daripada 3. Okay, apa yang terjadi bila saya buat lebih daripada 3, 4 keluar satu mesej yang dipaparkan. Okay, kita tak galakkan sebab kebanyakan restoran yang berjaya untuk online ordering ni, dia pilih antara 1 hingga 3 cuisine utama. Okay, yang lain-lain tu sebab dia kemungkinan restoran tu dia ada hidangan utama yang disediakan. Jadi yang lain-lain tu kita boleh masukkan dalam menu. Contohnya dijual semua nasi goreng, tapi kemudian ada mi, pun boleh tambah dalam menu, tapi tak perlu letak dalam cuisine. So untuk ini saya pilih Asian sahaja dulu. Kita tak nak terlalu complicated dan klik pada next. Dan untuk yang terakhir sekali dalam
sesi video kita kali ini ya, ialah validation. Okey, kita akan hantarkan validation kepada email yang anda masukkan tadi. Okay, tadi saya masukkan ciknaskitchen.demo@gmail.com. So, anda perlu check email tersebut. Okay, dalam email tu akan ada satu email yang kita hantar untuk validate account anda. Jadi, anda hanya perlu masuk, tengok dalam email tu dan klik pada validate email address. Okay, bila anda klik pada validate email address ni, dia akan buka semula admin panel anda. Kitchen Manager tadi dia akan buka semula dan di situ anda perlu nyatakan, kami minta kerjasama anda untuk nyatakan dari mana anda dapat tahu Kitchen Manager ini, sama ada daripada internet searching ataupun mungkin daripada Google, Yahoo dan sebagainya, atau mungkin daripada advertisement, mungkin daripada social media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, ataupun mungkin juga daripada sahabat-sahabat anda, customer anda dan sebagainya. So, untuk memudahkan, yang ini saya contoh saja, saya letak Instagram and friends. Okay. Mungkin berbeza daripada anda. So, klik pada submit. Selepas selesai, klik pada submit. Kita akan sahkan email tersebut dan email ni akan digunakan sebagai login ID untuk akses ke Kitchen Manager Admin Panel. Okay. Sebelum saya akhiri video ini, satu lagi yang anda perlu lihat dalam email anda ialah selepas anda validate dan selepas anda hantar maklumat tadi, pergi pada email anda dan anda akan lihat satu lagi email yang anda terima, iaitu auto login. Auto login ini akan boleh digunakan oleh anda pada bila-bila masa untuk login terus ke dalam Kitchen Manager Admin Panel tanpa perlu anda masukkan login ID iaitu email tadi dan juga password. Okay. Ingin saya pesan, jangan kongsikan email ini dengan orang lain selain daripada anda. Melainkan mungkin anda ada ataupun anda lantik seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk manage Kitchen Manager. Jadi anda boleh forward kepada orang tersebut. Tapi kalau boleh elakkan daripada kongsikan dengan orang lain, sebab auto login ini ialah dia boleh terus masuk ke dalam admin panel anda tanpa memasuki login ID dan juga password. Jadi ini hanya perlu disimpan oleh owner. Sekiranya anda secara tak sengaja terkongsi dengan orang lain, anda boleh request untuk cancel ataupun untuk disable, bukan cancel, untuk disable auto login ini dan masuk ke admin panel seperti biasa, iaitu login, ID dan juga password mula-mula yang saya tunjuk tadi. So, untuk itu saya rasa setakat ini saja untuk video kali ini. Kalau anda lihat balik semula Kitchen Manager tadi, kita selepas selesai ni kita hanya perlu klik next supaya kita boleh pergi terus pada services and opening hours untuk setting yang seterusnya. Dan itu kita akan tunjukkan dalam video seterusnya. So, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.